Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM. Okey, kertas 2 untuk bab 1 ni. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti Masra Digital Matematik tingkatan 4 KSSM, terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 12 hingga muka surat 14. Kita terus pergi kepada soalannya dan kita selesaikan. Okey, baik. Bahagian A, nombor 1, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okey. Untuk menyelesaikan persamaan ni yang melibatkan pecahan macam ni, kita kena buat darab silang. Okey, contoh macam ni. Okey, yang X darab dengan 2X tambah 6. Okey, manakala 5 ni darab dengan X tambah 3. Jadi kita kembangkan X darab 2X jadi 2X kuasa 2 tambah X darab dengan 6, 6X sama dengan, okey, 5 darab X, 5X. 5 darab 3, 15. Okey. Pindahkan kesemuanya ke sebelah kiri. Okey, 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 5X tolak 15 sama dengan 0. Okey, 2X kuasa 2. Okey, 6X tolak 5X. Okey, tinggal 1X. Okey, tolak 15 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan. Okey, buat kaedah pemfaktoran. Okey, seperti yang cikgu dah ajar, nak buat pendaraban bersilang pun boleh. Nak buat anggaran sendiri pun boleh. Okey. Macam ni 2X, sekarang ni 15 kat sini. Nak jadikan hasil tambah dia tu adalah 1, positif 1X. Jadi nak letakkan berapa? Faktor bagi negatif 15, 5, negatif 5. 3, positif 3 dengan negatif 5. Okey. Kita letakkan 3 dekat sini, 5 dekat sini. Okey, nak jadikan positif 1. 2 darab 3, 6. Betul? 6. Jadi mesti tolak 5. Jadi dapat 1. Okey. Jadi dia dapat faktor macam ni. Okey, baik. 2X tolak 5 sama dengan 0. Okey. 2X sama dengan negatif 5 pindah belah kanan jadi 5, positif 5. Jadi nak dapatkan X 5 bahagi 2. Jadi X tu 5/2. Manakala satu lagi X tambah 3 ni sama dengan 0. Jadi X sama dengan positif 3 pindah belah kanan jadi negatif 3. Okey, selesai untuk soalan 1. Okey, soalan 2. Sebuah bekas air berbentuk kuboid mempunyai panjang 3x cm, lebar 2x tolak 30 cm dan tinggi 50 cm. Jumlah isi padu air yang diperlukan untuk memenuhkan bekas itu ialah 0.135 meter kuasa 3. Hitung panjang dalam cm bekas air itu. Okey, baik. Sekarang ni panjang dia bagi dalam unit cm, lebar dia bagi dalam bentuk unit cm, tinggi unit cm. Tapi dia punya isi padu dalam meter kuasa 3. Jadi kat sini yang mana kita kena tukar? Jadi kita tukar kepada cm. Semualah senang. Okey, 0.135 ni isi padu dia ni. Meter kuasa 3 kena tukar kepada cm kuasa 3 dahulu. Okey, baik. Jadi isi padu dia ni
Okey. 0.135 meter kuasa 3 kita tukar kepada cm, okey, dia akan jadi 135,000 cm kuasa 3. Okey, macam itulah. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas tu baru kita kira isi padu dia. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, baik. Panjang dia 3x. Okey. 3x darab dengan dia punya lebar. Okey, 2x tolak 30. Okey, letak dalam kurungan. Darab dengan tinggi dia 50 cm, kan? Okey, kita ambil nilai saja. Sama dengan 135,000. Kita ambil nilai dia. Okey, semua dah tukar kepada cm. Ini pun cm kuasa 3. Okey. Baik, kita kembangkan macam biasa. 3x darab 2x dapat 6x kuasa 2. 3x darab negatif 30. Jadi negatif 90x. Okey, 50 ni macam mana? Pindah belah kanan. Maksudnya 135,000 tu bahagi 50. Okey, dapat 2,700 sebelah kanan ni. Okey. Okey, selepas tu barulah kita pindahkan ke semua tu ke sebelah kiri. Okey, tolak 2,700 sama dengan 0. Okay, lepas tu kita kecilkan. Okey, 6x kuasa 2 tukar kepada x kuasa 2. Maksudnya bahagi dengan 6. Negatif 90 bahagi 6 dapat negatif 15x. Maksudnya semua bahagi dengan 6. Negatif 2,700 bahagi dengan 6. Dapat negatif ataupun tolak 450. Okey, sama dengan 0. Okey, jadi kita buat perfaktoran. Okey, x sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey, sekarang ni faktor bagi negatif 450. Okey. 30 dengan 15. Lepas tu nak dapatkan negatif 15 kat sini. Jadi yang ni kita letak negatif 30, yang ni positif 15. Okey. Jadi kat sini x tolak 30 sama dengan 0. Jadi nilai x kat sini negatif 30 pindah belah kanan jadi 30. Yang ni x tambah 15 sama dengan 0. Jadi x sama dengan positif 15 pindah belah kanan jadi negatif 15. Okey. Jadi untuk nilai x kita ambil yang positif lah. Kalau kita letakkan negatif, okey, tak logik lah panjang dia tu negatif. Jadi panjang dia mesti negatif. Okey, soalan dia panjang. Okey, baik. Jadi panjang dia sama dengan 3x. Jadi 3 kita gantikan x tu dengan 30. Okey, kita dapatlah dia punya panjang tu. Okey, 330 90 cm. Okey. Baik, selesai soalan 2. Soalan yang ketiga, Ahmad membaling sebiji bola tenis dari atas sebuah bangunan. Ketinggian h dalam meter bola itu pada masa t saat selepas balingan diberi dalam bentuk fungsi ht sama dengan negatif 2t kuasa 2 tambah 4t tambah 6. Bilakah bola tenis itu akan tiba di permukaan tanah? Okey, baik. Tiba di permukaan tanah maksudnya h pun sama dengan 0. Jadi kita jadikan h tu 0. Okey. Jadi kita buat macam ni. Negatif 2t kuasa 2 tambah
4T tambah 6 sama dengan 0. Okey, dan kita faktorkan macam biasa. Kita nak tukar kepada perkali T kuasa 2 kepada positif pun boleh, tak nak tukar pun boleh. Letakkan saja negatif 2T kat sini, T dekat sini. Okey, faktor bagi 6. Okey, sekarang ni nak jadikan positif 4T. Bila kita tambah tu faktor, dua faktor tu kita bila tambah jadi positif 4T. Jadi kita letak 6 kat sini. Okey, positif 6 lah. Yang ni negatif 1. Okey. Negatif 2T darat negatif 1, negatif 2T kan. Bila tambah dengan T dapat 4T. Okey. Baik. Negatif 2T tambah 6 tadi sama dengan 0. Negatif 2T sama dengan, okey, positif 6 pindah belah kanan jadi negatif 6. Okey. Jadi T sama dengan negatif 6 bagi negatif 2 dapat 3. Okey. Yang satu lagi T okey, tambah 1 kat sini sebenarnya. Okey, tambah 1. Sebab kalau negatif jadi positif. Okey, negatif 2T dah tambah darab dengan positif 1 tu kan. Okey, baik. T tambah 1 sama dengan 0. T sama dengan, okey, positif 1 pindah belah kanan jadi negatif 1. Jadi negatif 1 tu tak diterima lah, takkan masa negatif. Okey, jadi T sama dengan 3. Jadi kita tulis sikit kat situ. Maka bola itu tiba maka bola itu tiba di permukaan tanah pada saat ketiga selepas dibalik. Okey, selesai nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okey, luas kawasan tidak berlorek ialah 132 cm kuasa 2. Cari nilai X. Okey, baik. Jadi nak kira luas kawasan tidak berlorek, luas segi 4 tepat yang besar ni tolak dengan luas segi 4 tepat yang berlorek. Jadi dapatlah luas kawasan tak berlorek itu. Okey, jadi cara kira dia luas semua ni. Kita tengok panjang dia 9 tambah 2x. Okey. 9 panjang ni nampak ni 9 cm tambah x jadi tambah 2x lah. Okay, 9 tambah 2x tu panjang dia. Okey. Darat dengan lebar dia yang ni 7 cm tambah 2 cm tambah 2 cm. Jadi 7 tambah 4x. Okey, 7 tambah 2x tambah 2x kan. Okey, baik. 7 tambah 4x. Ni lebar dia. Lebar untuk petak yang besar tu lah. Okey. Tolak dengan kawasan berlorek ni panjang dia 9, lebar dia 7. Okey, tolak kita buat macam ni, kurungan 9 darab 7. Okey, sama dengan dia dah bagi kat situ 132 kan. Jadi kita ambil nombor dia 132. Jadi kita kembangkan macam biasa. Okey, 9 darab 7 63. 9 darab 4x 36x tambah 2x darab 7 positif 14x. Okey, lepas tu 2x darab 4x 8x kuasa 2. Okey. Tolak 9 darab 7 63 sama dengan 132. Okey, baik. Jadi kita
kita susun dia punya kedudukan. Yang X kuasa 2 ni 8 X kuasa 2 dulu kat depan. Okay, lepas tu tengok yang X. Okay, sekarang ni 36X tambah 14X sama dengan 50. Okay. Tambah 50X. Seterusnya, yang ni 63. Lepas tu tolak 63. Okay. Jadi kosong. Jadi negatif 132 ni pindah belah kiri jadi tolak 132. Okay, sama dengan kosong. Jadi, yang ni kita boleh kecilkan lagi. Okay. 50 bahagi 2. Okay, 8 bahagi 2 dapat 4X kuasa 2. Jadi kita bahagi dengan 2 semua. 50X bagi 2, 25X. Negatif 132 bahagi 2 dapat negatif 66. Okay, nak cari nilai X kan. Okay, jadi kita faktorkan. Okay, letakkan 4X. Ini X. Okay. Jadi nak dapatkan 66. Faktor bagi 66. Okay, cuba kita letak 33 kat sini. Nak dapatkan positif 25 ni. Dia mesti positif. Okay. Positif 33. Yang ni negatif. 33 darab berapa? Negatif 66. Darab dengan negatif 2 lah. Okay. 4 darab X, 4X kuasa 2. 4X darab negatif 2, negatif 8X. Tambah dengan 33. Hutang 8, bayar 33. 25X. Betul ya? Okay. Jadi ini dia punya faktor dia. Jadi pecahkan kepada dua bahagian. 4X tambah 33. Okay. Sama dengan kosong. Okay. 4X sama dengan okay, 33 pindah belah kanan jadi negatif 33. Okay. Jadi X sama dengan negatif 33 per 4. Okay. Jadi tak logik nilai X itu kosong. Okay. X mesti positif. Jadi yang ni X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan okay, negatif 2 pindah belah kanan jadi positif 2. Jadi logiklah nilai X itu 2. Okay. Jadi kita ambil nilai X sama dengan 2. Itu yang betul. Okay. Selesai untuk bahagian A. Okay. Soalan 4. Okay. Soalan 5 bahagian B. Okay. Baik. Raja di bawah menunjukkan dua buah bulatan berpusat O. Beza antara luas bulatan P dengan Q ialah 269.5 cm kuasa 2. Okay, beza luas tu dah bagi dah. Okay. A. Bentuk ungkapan kuadratik bagi luas A cm kuasa 2 setiap bulatan dalam sebutan X dan pi. Okay, baik. Mula-mula kita satu-satulah kita buat. Okay, bulatan P. Okay. Sana. Okay, baik. Kita share sekali lagi. Mungkin ada technical sikit. Salah technical kat situ. Okay, baik. Okay, bulatan P. Kita tulis kat situ. Baru boleh tulis. Okay, baik. Bulatan P. Okay. Area dia punya luas A sama dengan pi J kuasa 2. Okay. Pi samalah pi. Jari kita tengok yang dia bagi tu. 2X tambah 3. Okay. Kuasa 2. Okay, lepas tu kita kena kembangkan. Okay, sekarang ni macam ni kan. Okay, pi 2x tambah 3 ni. Okay. Dia akan pecah kepada 2 macam ni lah. Kembangkan kepada 2. Lepas tu kita kembangkan. Okay, kembangkan dulu. Pi ni kita biar kat luar dulu.
Okey, yang ni kita kembangkan akan jadi okey, 2x darab 2x jadi 4x kuasa 2. Okey, 2x darab dengan 3 6x tambah 3 darab 2 x 6x juga jadi 12x. Okey. 3 darab 3 9. Okey. Jadi sini kita kembangkan akan jadi 4 pi x kuasa 2 tambah 12 pi x, okay, tambah 9 pi. Okay, itu untuk bulatan P. Okay, seterusnya sebelah dia bulatan Q. Okay, rumus untuk luas sama juga. A sama dengan pi J kuasa 2. Okay, pi sama, cuma jari dia berbeza lah. X tambah 5 kuasa 2. Sama juga kita kembangkan. X tambah 5 darab dengan X tambah 5. Okay. Jadi X kekal dekat luar. Dalam ni kita kembangkan X darab X kuasa 2. X darab 5, 5X. Tambah 5 darab X jadi 10X. Okay, 5 darab 5, 25. Okay, lepas tu baru kita kembangkan dengan pi. Okay, akan dapat pi X kuasa 2 tambah 10 pi. Okay, 10 pi X tambah 25 pi. Okay. Nah, macam itulah. Okay. Selesai untuk yang A. Bentukkan ungkapan kuadratik. Kita pergi kepada yang B. Tunjukkan bahawa beza antara luas bulatan P dengan Q ialah 12 kuasa 2, 12x kuasa 2 tambah 8x tolak 47 sama dengan 0. Gunakan pi sama dengan 27. Okey, baik. Perbezaan bulatan P dengan Q pula. Okey, kita dah kira. Jadi, guna warna lain lah nak bagi beza kat bawah tu. Okey, beza luas. Okey. Jadi, kita ambil macam ni lah. Okey, sedang cerita macam ni. Kita ambil yang ni. Yang sebelah ni. Ha, ni. Okey, kita tak ambil yang bawah sekali tu, kita ambil yang ni. Sebab nanti kita nak bahagi, nak buang pi tu. Okey, nak buang pi. Sebab jawapan akhir dia hilang pi kan, tak ada pi kan. Kita nak buang pi tu. Okey, baik. Macam ni. Pi tu. Okey, kita tulis kan. Beza luas. Okey. Bulatan P dan bulatan Q. Macam itulah. Okey, senang cerita nak tulis. Okey, baik. Pi itu 22/7. Okey, dalam kurungan kita ambil yang ni. Okey. 4x kuasa 2. Kita dah kira dah, tak perlu nak kira lagi sekali lagi. Tambah 12x tambah 9. Okey. Tolak 22/7 pi ni. Okey. X kuasa 2 tambah 10x tambah 25. Okey, sama dengan okey, beza luas tu dah ada kat sini dia bagi tu 269.5. Okey. Lepas tu maklumat dia bagi. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok kat sini pi ni bila kita faktorkan, okey. Yang ni kita boleh gabungkan. Okey, macam mana cara dia? Baik. Yang ni akan tinggal 4x kuasa 2
tambah 12x tambah 9. Jadi kita boleh tolak terus. Tolak x kuasa 2 ni. Tolak 10 x ni. Tolak 25. Okey. Yang pi ni pergi mana? Pindah belah kanan. Jadi 269.5 bahagi. Ataupun kita darab 7 bahagi dengan 22. Okey. Ataupun 269.5 tu bahagi 22/7. Boleh tak? Sama aja. Okey. Jadi kita akan dapat 85.75 kat situ. Okey, baik. Dua enam sembilan 269.5 bahagi 22/7. Okay, kalau kita tekan per tu, kalau kita tak nak ambil perpuluhan, kita buat macam ni. Okay, yang ni akan jadi okay, per 4 85 4 darab 85 tambah 3. Jadi 343. Okay, dia akan jadi macam ni, 343/4. Okay. Yang ni kita kembangkan, jadi 4x kuasa 2 tolak x kuasa 2, jadi tinggal 3x kuasa 2. Okay. Lepas tu 12x tolak 10x, jadi 2x. 9 tolak 25 negatif 16. Okay, sama dengan 3/4 tu. Okay. Jadi nak hilangkan 4 ni darab dengan belah kiri ni. 4 darab 3 12x kuasa 2. 3 darab 2x 8x. Okay. Negatif 16 darab 4 negatif 64 sama dengan 343. Okey, jadi kita susun balik 12x kuasa 2. Okey, tambah 8x. Okey. Negatif 64 tolak 343. Okey, sama dengan 0. Okey, jadi kita dapatlah jawapan dah. 12x kuasa 2 tambah 8x. Okey. Negatif 64 tolak 343. Dapatlah. Okey, negatif 407. Okey, sama dengan 0. Okey, selesailah untuk B tu, panjang sikitlah. Okey, baik. Cari nilai-nilai X. Maksudnya nak cari macam mana? Daripada persamaan yang kita dah dapat ni, kita sambung saja. Okey, kita faktorkan dia. Okey, kita faktorkan saja. Terus sambung. Okey. B dah settle kat sini. Cuma kita sambung terus. Okey. Baik, 12x kuasa 2 kita pecahkan kepada 2 lah. Okey, 6x dengan 2x. Okey. Lepas tu kita faktorkan, kita dapat okey, sini dapat positif 37. Yang ni negatif 11. Cuba kita faktorkan. Kita akan dapatlah yang tu. Okey. Negatif 66 tambah 37 darab 2 tu 74. Hutang 66 tambah 74. Dapatlah positif 8x tengah-tengah ni. Okey, baik. 6x tambah 37 sama dengan 0. Okey, 6x sama dengan negatif 37. X sama dengan negatif 37/6. Jadi tak logik untuk nilai X tu negatif. Okey, 2x
tolak 11 sama dengan 0. Okey, 2x sama dengan 11. Okey, x sama dengan 11 bagi 2. Jadi 11/2. Jadi logik kita ambil nilai x ni 11/2. Okey, seterusnya soalan yang 2 ni, C2. Hitung jejari dalam CM bulatan P dan Q. Okey, jejari dia. Okey, C2. Okey. Jejari bulatan. Okey, bulatan P sama dengan, okey, bulatan P tadi kita tengok 2x tambah 3. Kita gantikan x tu dengan 11/2. Okey. 2x tambah 3. Ini akan dapat, okey, 11 tambah 3, 14 cm. Seterusnya jejari bulatan Q. Okey, sama dengan, okey, dia 2, yang ni 2x tambah 3, okey, x tambah 5. Okey. Jadi x tu kita gantikan dengan 11/2. Okey, tambah dengan 5. Jadi kita akan dapat 10.5. Okey, cm. Okey, selesai untuk soalan yang kelima. Okay, soalan yang keenam. Encik Rizwan dan Cik Maria masing-masing memandu kereta dari bandar J ke bandar K yang berjarak 100 km. Encik Rizwan dan Cik Mariam bertolak pada masa yang sama tanpa henti dengan laju purata masing-masing ialah V km per jam dan V tolak 20 km per jam. Cik Mariam sampai 25 minit selepas Encik Rizwan sampai di bandar K. Okey, logiklah kat situ, maksudnya kalau Cik Rizwan ni V kelajuan dia, Cik Maria V tolak 20. Maksudnya perlahan, kelajuan perlahan sampai lambat. Okey, betul lah tu. Okey, seterusnya soalan dia, katakan T ialah masa Encik Rizwan tiba dalam minit. Okey, dalam minit. T itu dalam minit. Ungkapkan V dalam sebutan T bagi pemanduan Cik Mariam. Jadi Cik Mariam kena tambah 25 lah. T tambah 25. Okey, baik. Okey, 1 ungkapkan V dalam sebutan T pemanduan Cik Mariam. Okey, Cik Mariam tadi kelajuan dia V tolak 20. Okey. Sama dengan, okey, laju kita ingat rumus laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, jarak untuk kedua-dua perjalanan tu sama 100 km. Jadi 100 bahagi dengan masa. Masa dia, kalau Cik Rizwan tu masa dia T, Cik Maria ni sampai 25 minit selepas. Jadi kena tambah 25. T tambah 25. Macam ni. Okey. Okey, itu dalam minit. Jadi sekarang ni kita kena tukar kepada jam sebab laju yang diberikan tu adalah per jam. Jadi tukar pada jam, kita per dengan 60 minit. Okey, per dengan 60 macam ni. Okey. Seterusnya V tolak 20. Okey, sekarang ni 100 ni bahagi dengan T tambah 25 per 60 ni, bila kita bahagi, okey, akan tukar kepada darab. Jadi 100 akan darab 60. Jadi akan dapat 6,000. Dia akan jadi darab. Okey. 6,000 per T tambah 25. Okey. Jadi sekarang ni dia kata ungkapkan V dalam sebutan T. Okey, V sama dengan, okey, jadi kekal 6,000 tambah T tambah 25 ni. Okey, negatif 20 pindah belah kanan jadi positif 20. Okey, dapatlah sebut V dalam sebutan T bagi pemanduan Cik Mariam. Okey, selesai. 1. Okey, yang kedua ni ungkapkan T dalam sebutan V bagi pemanduan Encik Rizwan. Okey.
sama juga rumus dia, V sama dengan jarak bahagi masa. Jarak dia sama 100 bahagi dengan masa. Masa dia T. T itu dalam minit. Jadi kena tukar kepada jam, kena bahagi dengan 60 juga. Okey. Bila bahagi, dia akan jadi darab. Bahagi dengan pecahan dapat darab. Sama juga konsep dia dengan yang Cik Mariam tadi. Yang ni akan jadi 100 darab 60 jadi 6000. Okey. Per dengan T. Soalan dia kata ungkapkan T dalam sebutan V. Sekarang ni V dalam sebutan T. Okey, kita jadikan T sebagai perkara rumus. Nak dapatkan T 6000 bahagi dengan V. Okey, 6000 bahagi dengan V. Okey, selesai untuk yang A1 dan A2. Okey, baik. Seterusnya cari nilai-nilai V. Okey, baik. Sekarang ni persamaan V ni dia ada kata dalam sebutan T, betul? Okey, baik. Nak cari nilai V. Okay, sekarang ni T dalam sebutan V pun ada juga. Jadi kita gantikan T itu ke dalam persamaan V. Okey. Baik. Jadi macam ni cara dia. Okey. Untuk persamaan V ni kita jadikan persamaan 1. Persamaan T ni kita jadikan persamaan yang kedua. Macam itulah cara dia. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kita gantikan. Okey. Kita tulis kat situ gantikan persamaan 1 ke dalam kita gantikan 2 lah, persamaan 2 ni ke dalam persamaan 1. Okey. Jangan tertukar tu. Okey, gantikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Okey. Jadi kat sini akan jadi V sama dengan 6000 per dengan T itu kita ganti dengan 6000 per V tambah 25. Okay, yang ni tambah dengan 20. Okey. V sama dengan okey, yang ni kita akan jadi 6000. Okey, yang ni kita nak hilangkan V, kita darab lah. Maksudnya V darab dengan 25V. Okey, panjang sikitlah untuk yang ni. Okey. Tambah 20. Okey. Baik. Selepas itu yang ni yang bawah ni darab dengan sebelah ni. Okey, sebelah. Okey, baik. Yang ni akan jadi V 6000 tambah 25V. Okey, sama dengan yang ni 6000. Yang ni akan jadi tambah 20. Okey, darab dengan 6000 tambah 25V tu. Okey. Kembangkan macam biasa. Okey. Yang ni V darab 6000 dapat 6000V tambah V darab 25V dapat 25V kuasa 2. Okey. Tolak 6000. Yang ni positif jadi tolak 12 120,000.
positif. Okey. Jadi nak pindah ke sebelah kiri jadi tolak lah, tolak. Okey, 20 darab 25 tu 500 V. Okey, tolak 500 V sama dengan kosong. Okey, tengok 25 V kuasa 2 kita susun 25 V kuasa 2. Ambil dah. Okey, untuk V pula 6000 V tolak 500 V. 5500. Okey, 6000 yang ni pun dapat V jugalah kat sini. Okey, baik. Ni pun dapat V. Kita darab yang atas pun dari darab jugalah. Okey, baik. Yang ni dapat V. Okey. Tambah. Yang ni V. Tolak. Okey, baik. Kat sini bila kita darab V, atas pun kena darab dengan V. Okey, baik. 25 V kuasa 2. Okey, 6000 V tolak 6000 V habis 6000 V. Tadi tinggal tolak 500 V saja. Okey. Lepas tu tolak 120,000 ni. Okey, sama dengan kosong. Okey, kita kecilkan lagi. Okey. Bahagi dengan 25, negatif 500 bahagi 25, negatif 20. V. Negatif 120,000 bahagi dengan 25, negatif 4,800. Sama dengan kosong. Okey, baik. Kita dah dapat bersama kuadratik. Okey, nak cari nilai dia lah, nilai V. Okey, kita faktorkan. Agak panjang sebenarnya yang ni. Okey, baik. Kita cuba buat. Okey, kita faktorkan. Kita akan dapat. Okay, nak jadikan negatif 20V ni. Faktor bagi negatif 4,800. 60 dengan 80 kot. Okey, 60 dengan 80. Jadi nak dapat negatif macam tu. Positif 60 dengan negatif 80. Sebab bila kita tambah 2 dapat negatif 20V. Okey, V tambah 60 sama dengan kosong. V sama dengan pindah belah kanan jadi negatif 60. Okey, tak logik dapat apa? Bukan tak logik, maksudnya nilai dia negatif. Negatif pun boleh diambil kira sebab hal laju dia ada kata hal laju negatif pun ada. Okey, baik. V tolak 80. Okey. Sama dengan kosong. Jadi V dapat 80. Jadi dua nilai lah kat sini. Okey, V negatif 60, V 80. Okey, dapat soalan 2 ke soalan B1. Okey, soalan B2, hitung laju purata dan kilometer per jam Encik Rizwan dan Encik Mariam. Okey, hal laju tadi Encik Rizwan V, Encik Mariam V per 20. Okey, baik. Untuk B2 okey. Laju purata laju purata Encik Rizwan. Okey, Encik Rizwan sama dengan V. Jadi V yang mana? Okey. Sebab dia tak ada kata berlaku kata negatif kan. Pengurangan pecutan maksudnya dia positif lah, kita ambil yang positif 80 kilometer per jam tadi unit dia. Okey. Kilometer per jam. Kita ambil yang positif lah. Okey, yang negatif ni kita tak ambil lah. Okey. Lepas tu laju purata Cik Mariam. Sama dengan okey, V tolak 20. Okey, V tu
80, tolak 20, dapat 60. Unit dia kilometer per jam. Okey. Dengan selesainya pengiraan panjang lebar tersebut, selesailah untuk kesemua soalan praktis ke arah SPM. Kertas 2 untuk bab 1 ni. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga bermanfaat kepada para pelajar, para guru dan pada siapa saja yang menonton video ini. Mungkin penyelesaian masalah yang melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda dan juga bidang kerjaya anda, insya-Allah. Okey. Itu saja daripada saya, Cikgu Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.